Baik, susulan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ yang mengarahkan Israel untuk mengambil semua langkah dalam kuasanya untuk membendung pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Kita bersama Pensyarah Pusat Kajian Undang-Undang Antarabangsa dan Siar UKM, Profesor Dr. Salawati Mak Basir untuk mengulas lanjut. Selamat pagi Prof, apa khabar? Selamat pagi, khabar baik. Alhamdulillah. Prof, melihat kepada keputusan yang dikeluarkan oleh ICJ semalam, malam tadi, pertama sekali kita nak faham bagaimana reaksi awal Prof berkenaan keputusan ini? Secara jujurnya saya kecewa. Walaupun Mahkamah Keadilan Antarabangsa mengakui wujudnya perbuatan pembunuhan beramai-ramai dan kemudian mengarahkan Israel untuk memastikan tidak ada sebarang incitement atau perbuatan itu dan kemudian diberikan laluan masuk untuk bantuan yang segera dan sebagainya, dan akhirnya pula diberikan pula 1 bulan untuk Israel compliance lah dengan semua benda ini berserta bukti. Tetapi benda yang paling utama yang tidak diberikan oleh ICJ adalah menghentikan serangan ketenteraan ke atas Gaza. Itu yang paling utama pada saya, tapi tidak diberikan dalam penghakiman semalam. Jadi, apakah Israel akan mematuhi ke semua 6 penghakiman yang disyaratkan ke atas Israel semalam? Saya saksi dan saya curiga, saya percaya Israel tidak akan melaksanakannya kerana pokok utama adalah menghentikan serangan. Apabila menghentikan serangan, maka yang 6 penghakiman ini akan dapat dibuat. Tetapi apabila tidak menghentikan serangan, adakah orang-orang Palestin ini macam ayam ternakan? Bagi makan, bapak masuk bantuan, tapi kita akan bunuh sebab kita tak melaksanakan serangan ketenteraan. Itu pandangan saya lah, jujurnya tanpa prejudis. Ya, Prof, adakah ini sekaligus bermakna pada pandangan Prof, rejim Zionis Israel ini tidak akan menghentikan serangan selepas ini? Tidak. Sebab kalau kita lihat kenyataan daripada presidennya maupun Perdana Menterinya, jelas bahawa mereka tidak akan menghentikan serangan sehingga mereka dapat semua tawanan-tawanan Israel yang ditawan oleh Hamas. Ya, susulan itu juga Prof, kita nak faham apa yang mungkin dijangkakan akan berlaku selepas ini. Adakah kita dapat jangkakan mungkin apabila bantuan itu dapat dimasukkan semula ke Gaza tapi dengan serangan yang tidak henti, maksudnya tiada perubahan apa-apa yang akan berlaku? Tidak, makin bertambah teruk. Sebab semalam pun kita lihat mereka masih melakukan serangan bertubi-tubi ke atas orang awam yang sangat ramai yang sedang melarikan diri daripada Khan Yunis ke Rafah. Jadi apakah ini membuktikan Israel bersedia untuk melaksanakan semua penghakiman ICJ tersebut? Tidak. Jadi saya macam saya katakan tadi bahawa selepas ini apabila ICJ tidak menetapkan tiada hentinya serangan tersebut, bererti lesen kepada Israel untuk terus membunuh orang-orang awam di Gaza. Ya, Prof, langkah ini juga ataupun keputusan yang dikeluarkan oleh ICJ ini ada beberapa pihak yang menyifatkan perkara ini sebagai pentinglah ke arah untuk menutahkan penderitaan di Gaza dengan serta-merta dan juga membuka laluan ke arah keamanan yang berkekalan di wilayah itu. Tetapi bagaimana bentuk bantuan kemanusiaan yang amat perlu di Gaza ketika ini? Pada saya di utara Gaza lah, dah berapi kebuluran, dah makan makanan haiwan dan sebagainya, sewajarnya dibuka koridor lah. Tetapi kita lihat bukti-bukti bervideo daripada wartawan-wartawan asing dan juga wartawan di Palestin sendiri menunjukkan orang-orang Israel sendiri menghalang bantuan daripada masuk. Malah kita lihat tentera Israel sendiri mengebom bantuan-bantuan tersebut di utara Gaza. Dan bila orang ramai, orang awam sedang beratur untuk mendapat makanan, juga divideokan dibunuh beramai-ramai sewaktu sedang beratur untuk mendapat makanan. Jadi skeptikalnya saya tak nampak di mana nak memulakannya, sebab benda yang paling penting menghentikan serangan itu tidak diberikan dalam penghakiman tersebut. Ya, Prof, ada juga yang berpendapat sekiranya Israel itu gagal melaksanakan perintah yang dikemukakan oleh ICJ untuk mencegah genosid ataupun pembunuhan beramai-ramai di Gaza itu, perkara itu sebenarnya boleh dibawa kepada Majlis Keselamatan PBB. Bagaimana pula peranan Majlis Keselamatan PBB untuk menegakkan perkara itu, Prof? Seperti biasa nanti Amerika akan veto. Sebab kita lihat semalam pun, jurucakap White House pun dengan jelasnya menafikan sebarang tindak tanduk, tidak tahu apa yang berada di lapangan. Itu skrip biasa. Sebab Majlis Keselamatan ada 5 kuasa veto tersebut. Sekalipun China dan Rusia membenarkan, 3 lagi tidak akan membenarkan, atau Britain dan Perancis akan abstain, dan seperti biasa US akan veto. Saya percaya ini akan berlaku. Ini kitaran semula yang telah pun berlaku sebelum ini. Ya, Prof. Bagaimana pula peranan negara-negara lain juga dalam menyuarakan perkara ini? Adakah kita juga perlu lebih
besar suaranya untuk Israel didesak dan menghentikan serangan bertalu-talu ke atas Gaza? Dia kena serangan ekonomi lah. Israel ni dia sebab ekonomi. Macam yang dibuat oleh Houthis kan, menyusahkan di Bab Al-Mandab dan juga di Laut Merah tu, menyebabkan dia kerugian beratus-ratus juta, yang begitu. Sebab Israel ni dia kecil tapi dia dilindungi oleh kuasa-kuasa besar. Jadi itu yang menyebabkan dia keras kepala dan kemudian banyakkan negara-negara Islam yang kaya telah pun bernormalisasi hubungan dengan Israel dan menyebelahi Israel pun dalam waktu perang ini, macam Negara Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, semua kita boleh nampak lah. Jadi kelemahan orang Islam sendiri pun ada di situ sebab bersama dengan Israel tidak bersama saudara se-Islamnya dalam keadaan kritikal ini. Ya, antara lain juga Prof, bagaimana kita melihat langkah yang boleh diambil oleh Malaysia misalnya dan juga negara-negara Islam yang lain untuk tetap bersuara dalam menghentikan serangan ini? Pada saya, kita akan terus tetap memberi advokasi kepada rakyat Malaysia untuk terus tahu bahawa ini adalah isu kemanusiaan yang sangat dahsyat di abad ke-21. Setelah sekian lama, itu lebih 75 tahun dienanya sebegitu. Dan kemudian pada saya, Malaysia kena terus membuat kesaan dan melobi negara-negara lain, tak kira negara Islam atau tidak, untuk memberi tekanan. Dan paling penting, tekanan itu cukup untuk memberi kesedaran pada rakyat di negara masing-masing. Tunjuk perasaan dan sebagainya, itu sebenarnya menggugat kerajaan yang ada. Seperti UK dan Amerika. Kena ada sebegitu. Baru boleh, sebab pucuk pangkalnya adalah negara yang memberi bantuan itu mesti tidak dapat lagi memberi bantuan atau kurangnya bantuan kepada Israel. Baru Israel ni akan rasa dia tidak begitu berani nak buat apa sebarang tindakan. Kerana selama ini dan sekarang ini dia dilindungi oleh Amerika Syarikat yang duduk dalam Security Council yang punya kuasa veto. Jadi dia rasa dia ada seseorang atau macam bapa dia dekat situ yang akan melindungi dia dalam apa keadaan yang terjadi. Ya, Prof. Satu lagi, sekiranya perkara ini masih lagi berlanjutan, apa yang sebenarnya kita boleh jangkakan? Walaupun ICJ telah pun mengeluarkan perintah sebegini, arahan sebegini, kemudian sekiranya tidak dilaksanakan, akan dikemukakan kepada Majlis Keselamatan PBB. Tapi kita dapat jangkakan apa yang berlaku dengan Amerika Syarikat akan memveto keputusan itu. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak gambarkan apa yang akan berlaku selepas ini? Pembunuhan lebih teruk akan berlaku. Sebab sekarang ini mereka memang seperti yang mereka katakan, mereka akan menolak orang-orang Palestin itu terus ke Rafah dan akan terus masuk ke Semenanjung Sinai atau jatuh ke Laut Merah. Itu pun, ini yang sedang mereka buat. Ini yang mereka sedang buat. Mereka janjikan di North itu, di utara itu tidak selamat, dia halakan ke Khan Yunis. Sekarang ini di Khan Yunis sedang diserang semua hospital, orang awam semua untuk tolak mereka. Dan hari ini kita lihat mereka terpaksa hidup di tempat yang sangat terhimpit di Rafah. Lepas ini di Rafah pun akan diserang, dia akan halakan dan akan keluarkan mereka. Inilah dia ethnic cleansing. Inilah dia genocide yang dimaksudkan. Dan Israel akan tetap melaksanakannya jika tidak ada sebarang intervention daripada kuasa besar. Okey, baik. Terima kasih Profesor Dr. Salawati Mak Basir yang merupakan pensyarah Pusat Kajian Undang-Undang Antarabangsa dan Siar UKM, dan pastinya kita akan terus bawakan perkembangan mengenai perkara ini dari semasa ke semasa. Kita berhenti seketika, kembali lagi selepas ini.